Tuan Yang Dipertua, saya berterima kasih pada ahli-ahli yang berhormat yang mengambil bahagian dalam bahas titah diraja. Kesemuanya seramai 45 orang. Ini menandakan bahawa semua ahli parlimen peka terhadap keterjaminan makanan kerana ia sekarang menjadi isu global di atas muka bumi ini. Soal climate change, perubahan cuaca, perkara real yang berlaku di dunia sekarang ini, dan juga keadaan politik yang tidak menentu berlaku terjejas sedikit soal keterjaminan makanan. Saya sebut di sini perkara-perkara global climate change. Kita tahu Kanada negeri yang paling sejuk, minus 35, tahun lepas negara yang paling panas, hutannya banyak terbakar. Di Eropah pula Perancis menjadi ibu kota yang paling panas, sehingga banyak penduduk di situ buka baju dan mandi di air-air pancut di tengah bandar. Arab Saudi pula dilanda salji dan Pakistan dilanda banjir yang begitu besar. Dan sekarang gerak gempa di Turki dan Syria di antara dalam sejarah yang paling besar yang memakan korban puluhan ribu dan mayat di bawah timbunan sedang dicari sekarang ini. Kemungkinan angka kematian akan mengejutkan kita apa yang berlaku di Turki dan Syria itu. Semua kejadian-kejadian ini menyebabkan dunia mengambil perhatian soal keterjaminan makanan. Ia menjadi world issue kerana kita tahu ada negara-negara seperti di Afrika, bukan soal makanan mahal atau tidak, tetapi tak ada makanan setengah-setengah negara menyebabkan mereka mati kebuluran. Di atas sikap itulah ahli-ahli parlimen di Malaysia ini dalam hal keterjaminan makanan, dia tak mengira batas politik. Tak ada pihak pembangkang atau kerajaan, semuanya bercakap terhadap concern mereka apa yang sedang berlaku dan akan berlaku. Sebab itulah yang mengambil bahagian hal keterjemahan makanan ini, titiwangsa, ledang, larut, arau, tumpat, beluran, air hitam, paguh, selambau, labuan, tuaran, jerai, betung, rasah, bacuk, parit sulung, Seri Aman, Simpang Renggam, Tanjung Karang, Rauk, Mersing, Sek, Keluang, Gerik, Bentung, Temeloh, Kuala Terengganu, Talin Jaya, Shah Alam, Kubang Krian, Kubang Pasu, Bagan Serai, Kuala Kedah, Merbuk, Tenom, Parit Bunta, Tangga Batu, Sabak Bernam, Batu Kawan, Kuala Kangsa, Tanjung Manis, Kuantan, Ulu Terengganu, Pasir Salak, Jasin. Oleh itu, jawapan saya pada hari ini, saya tidak akan jawab satu persatu, jawab secara umum. Satu persatu itu akan dijawab secara bertulis. Kerana kalau nak jawab satu persatu, saya akan habiskan barangkali pukul 7 malam. Masa diberi 40 minit, saya akan cuba secara umum, dan kalau tak terjawab yang disoal, yang ditanya oleh ahli parlimen 45 orang itu, akan dituruti dengan jawapan bertulis. Memang kita lihat masalah yang ditimbulkan selalu dan kita cuba cari penyelesaian terbaik ialah masalah telur. Kita akui 2 tahun yang lalu, terutama sekali bermulanya soal pandemik ini, COVID-19, yang menyebabkan berlaku kekurangan pekerja dan sebagainya, menyebabkan kerajaan terpaksa memberi subsidi yang begitu tinggi untuk menstabilkan harga. Kita faham kenapa kerajaan sebelum ini memberi subsidi itu, kerana
Kalau tak diberi, harga ayam dan telur akan naik melambung. Sebab itu subsidi diberi untuk ayam 1 kilo 80 sen dan untuk telur lebih kurang 10 sen. Kalau tanpa subsidi itu, maka kita akan lihat keadaan akan berlaku lebih dahsyat, terutama sekali hal pengurangan telur di negara ini. Dan kita lihat misalnya, bulan 10 tahun 22, kekurangan telur sebanyak 118 juta. Bulan 11 tahun 22, kekurangan telur 180 juta. Bulan Disember yang lalu, 1.2 juta. Bulan 1 tahun 23, sudah lebih 160 juta. Kalau ada kekurangan di mana tempat, itu soal distribution yang perlu dititik beratkan. Sebab itu kita harap keadaan telur dan ayam ini akan beransur stabil dari masa ke semasa. Soal kenaikan harga makanan dan termasuklah ayam, telur, daging dan sebagainya, di antaranya masalah kita mengimport bahan makanan itu begitu tinggi yang tidak boleh disediakan di Malaysia. Misalnya grain corn dan juga jagung dan grain corn dan juga soya. Grain corn sedang diusahakan daripada kerajaan dahulu telah membuat percubaan di negeri Perlis dan ianya sekarang ini kita lihat boleh dikembangkan di mana-mana negeri, dan kerjasama semua termasuk Kementerian Ekonomi, Kementerian Luar Bandar, kementerian yang lain akan berusaha supaya kita dapat menanam jagung secara besar-besaran kerana ia boleh menyelamatkan bilion import jagung grain corn ini yang kita import daripada Brazil dan juga Argentina. Tetapi soya masih lagi perlu kita import. Belum ada teknologi yang baik untuk menanam soya di Malaysia Barat ataupun Malaysia Timur. Sebab itulah di Negeri Sembilan. Sebab itulah kita lihat bahawa dari segi itu pemulihan sedikit demi sedikit ini akan memberi kestabilan pada masa yang akan datang. Mengikut kebergantungan kepada sumber jagung import sebanyak 30% melalui inisiatif penanaman jagung bijian dan negara yang berkeluasan sehingga 80,000 hektar dengan sasaran pengeluaran jagung bijian tempatan sebanyak 1.44 juta menjelang 2032. Artinya bukanlah kita tanam pada hari ini, masalah jagung akan selesai pada tahun depan. Tapi percubaan dibuat di negeri Perlis dan ianya memberi hasil yang baik dan akan diusahakan secara besar-besaran tahun ini dan tahun depan. Menawarkan pinjaman mudah melalui Agro Bank sebanyak 300 juta kepada penternak ayam melalui dana pembiayaan agro makanan untuk membantu penternak yang kecil-kecil ini untuk membanyakkan ayam di Malaysia ini. Minta penjelasan. Ya, Muhammad. Sama sendiri pun nak tanya. Ya, Muhammad, saya mengikuti jawapan yang telah disampaikan. Ya, memang benar. Kerajaan terdahulu kita bagi subsidi daripada 5 sen untuk telur, 3 sen kemudian 10 sen. Dan harga ayam kita beri 80 sen. Sebab tu kita lihat harga ayam tu dapat kita turunkan. Kalau tidak, dia akan float dengan harga tinggi. Betul. Satu tindakan yang kita rasa terpaksa dibuat. Tapi saya pernah bangkit dalam perbahasan saya. Telur yang Muhammad sebut 120 juta tak cukup, 180 juta tak cukup telur. Jadi dalam keadaan ini, apakah formula? Sebab yang Muhammad semalam umumkan, iaitu selepas 30 Jun, masalah ini akan selesai kerana kita akan floatkan. Soalan saya secara spesifik dalam perbahasan saya sebutkan, bagaimana dengan kedudukan Januari? Apabila Januari mereka tak tahu sama ada bagi atau tidak 10 sen, sebab tu orang tak beli ayam. Kemudian bulan Februari dah 22 hari bulan. Tak ada satu jawapan. Jadi bila sampai 30 Jun nanti, maka masalah dia akan berlarutan.
Jadi dalam beberapa bulan ni kita akan berdepan dengan Ramadan dan Hari Raya. Itu kekhawatiran kita. Kita tak nak kerajaan diserbu bila tak cukup telur. Dalam konteks ni Yang Berhormat, saya bawa telur ni daripada India. Ya, saya beli 50 sen. Ini adalah telur Malaysia yang nak cari 45 sen, 43 sen ni harga dikawal. Tengok saiz dia, kita dapat lihat harga India, telur India ni 50 sen lebih kecil. Ini lebih besar. Ini yang kekurangan. Kalau kata telur yang omega ni, telur kampung 76 sen, orang nak beli, orang kaya, berada dia boleh beli. Tetapi inilah puncanya untuk membantu SME, khususnya orang Melayu nak buat kuih. Jadi saya nak bertanya Yang Berhormat, dalam tempoh 6 bulan ini, adakah kita masih lagi bagi 10 sen subsidi? Ataupun dengan cara apa membantu keluarga yang tidak kurang berada? Ataupun terus float saja akan ditanggung oleh pengguna? Itu pertama. Kedua, kita telah membayar 1.7 bilion untuk penternak ayam dan telur selama ini. Jadi adakah wang tu telah diperuntukkan kepada peternak yang mana kesinambungan penternakan tu boleh dijalankan sehingga untuk 6 bulan ini kritikal untuk kerajaan. Kerana kita nak menyampaikan mesej kerajaan mampu menguruskan krisis telur. Jadi dua perkara ini kalau kita dapat urus dengan baik, saya rasa rakyat akan rasa tahu dia ada pilihan. Kita mengampungkan harga tapi tak ada komponen untuk kita nak menampung kenaikan itu akan datangkan kesan kepada mereka yang kurang berada. Okey. Ya, minta penjelasan. Terima kasih. Datuk Speaker minta penjelasan juga. Menteri nak jawab dulu kan nak Satu ucapan baru jawab berkaitan, boleh berkaitan. Saya cuma nak dapat penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri bercakap tentang telur tadi, telur import daripada India. Kalau boleh diberikan berapakah syarikat yang dibenarkan untuk membawa masuk telur dari India ini dan apakah syarikat-syarikat tersebut ya untuk kita mendapatkan gambaran berapakah sebenarnya yang bawa masuk telur-telur dari India ini. Terima kasih. Dua-duanya kita gabung jawab sekali ya. Memang sekarang ini kita meneruskan terutama dialog dengan mereka penternak ayam dan pengelola telur di peringkat sekarang ini negeri Selangor. Saya juga akan ke negeri-negeri yang lain dan mereka memberi jaminan bahawa dengan perubahan yang berlaku suasana sekarang, mereka boleh berusaha mencukupkan keadaan itu. Dan pengelola-pengelola telur yang besar, peternak ayam yang besar, kita telah temui. Misalnya hari itu Rantau Panjang mencelah dalam ucapan, saya tak ingat siapa. Ada orang mengatakan bahawa tak ada pekerja ini ayam tak bertelur. Itu dia kurang faham sikit lah. Sebab kita pergi jumpa dengan satu penternak telur iaitu Selasih Sendian Berhad. Ini Bumi Putra. Dia mampu mengeluarkan 500,000 telur satu hari. Tetapi kerana kekurangan pekerja, dia terpaksa tutup satu loji. Menyebabkan dia keluar hanya 300,000 sahaja. Dengan apa yang diambil langkah oleh kerajaan mulai bulan 1 hingga bulan 3, dipermudahkan untuk memasukkan pekerja. Maka dia daripada situ kita lihat bahawa dengan pertambahan pekerja di sektor-sektor ini, termasuklah peladang ayam tadi, maka kita lihat bahawa perkara ini akan pulih bulan ke bulan, hari ke hari, sampailah kepada bulan Jun yang akan datang, dianggarkan kita berada di keadaan yang baik suasana pada waktu itu. Sri, Dosa mengeluarkan data mengatakan kos keluarkan telur tu 45 sen. Tapi harga kawalan sekarang kurang daripada itu. Bermaksud rugi. 6 bulan ni siapa akan tanggung? Sama ada pengguna ataupun masih ada elemen subsidi. Mesti ada ketetapan. Kalau tidak, masih menunggu akhirnya tak ada telur. Bekalan telur tu jadi satu isu. Terima kasih. Subsidi ini akan berlangsung sampai bulan Jun yang akan datang. Dan masa itulah baru dibuat kajian seterusnya. Ini bekas menteri nak tanya ni. Bukan dia, bukan menteri tak tahu. Ni macam nak bagi beluran. Sekarang ni belah sana menteri dah, Perdana Menteri dah, semua ada. Yang bertanya ni lebih tahu daripada yang nak jawab ni. Jadi tadi jawab ni sekat ni. Telur ini diimport hanya sementara. Syarikat itu hanya sementara. Lepas kontrak ini habis, habislah. Iaitu kita nak mencukupkan telur tempatan. Jadi itu hanyalah sementara.
ketika runcing pada waktu itu. Dia tidak akan berterusan selama-lamanya. Muhammad, saya setuju yang pekerja buruh merupakan antara faktor yang menyebabkan bekalan kurang. Walau demikian, faktor serangan penyakit yang telah menyerang industri ternakan ayam begitu ketara sekali beberapa bulan yang lalu. Dan salah satu faktor lagi adalah faktor kawalan harga yang berlangsung terlalu lama. Kita jangkakan kawalan harga pada kerajaan yang lalu akan berakhir sebelum penghujung tahun yang lalu. Tetapi selepas peralihan kerajaan daripada November hingga sekarang dah berlanjutan hampir 4 bulan. Kalau ternakan ayam itu dah satu musim setengah. It is almost dua pusingan ternakan ayam, dan kawalan harga begitu lama yang menyebabkan penternak tertekan dengan kenaikan kos dan subsidi yang tidak nampak ketara perbezaannya dari segi kenaikan kos dan subsidi yang kita bagi. Itu merupakan antara faktor, dan saya prihatin dengan masalah yang dihadapi oleh MAFI, dan faktor buruh, faktor penyakit dan kawalan harga antara perkara yang perlu dilihat oleh kementerian di masa hadapan ini untuk memastikan bekalan ternakan ayam dan telur tidak berkurangan. Yang Muhammad Speaker, sebenarnya bekalan industri telur dan ayam ini merupakan satu industri yang matang, yang kita tidak bergantung pada import selama ini. Cuma ada sedikit gangguan, sebab itu kita adakan sedikit kawalan harga dan juga pengimportan masuk daripada luar. Tapi itu merupakan langkah-langkah sementara yang perlu dikaji oleh kementerian berdasarkan kepada keadaan-keadaan semasa dan perkara baru yang Itu pandangan dan carangan Menteri. Jadi saya yakin yang MAFI akan mengolah dasar baru, pendekatan baru untuk memastikan industri ini akan tetap stabil dan bekalan yang stabil di masa akan datang. Terima kasih. Saya bersetuju semua dengan pandangan bekas menteri ini. Sebab itulah yang kita usahakan. Kita juga tidak boleh buat satu perkara yang tergesa-gesa. Kita berdialog, kita tahu kehendak pengguna, penternak, supaya pengguna merasa tidak beban, penternak tidak rasa rugi. Kerajaan tugasnya itulah menjaga semua rakyat. Jadi itu apa pandangan diberi oleh Beluran tadi, saya terima dengan dada terbuka. Sebab itu bila kita soal penyakit dan sebagainya, kenapa telur itu yang kita import? Karena tempat yang kita import sementara itu, karena mereka juga mengeksport telur itu ke Qatar semasa World Cup. Artinya semua melepasi di segi kesihatan dan sebagainya. Maka itu saya kata itu hanyalah langkah sementara. Telur dan ayam ini kita boleh independen. Dia jadi masalah ini bukan kepada Malaysia. Sekarang yang menghadapi masalah besar, masalah telur ialah Amerika Syarikat. Kenapa? Kawasan ternakan ayam banyak dilanda banjir di negara mereka dan juga di New Zealand. Artinya kita bukan sikap pak pandai, bukan nak aku je mati, nak orang lain pun mati juga. Tapi bagi kita, kita selesaikan mengikut acuan negara kita. Begitu juga hal masalah daging. Kita tahu kita mengimport daging lebih daripada 80%. Sebab itulah sekarang kita bersama dengan Agrobank berusaha supaya melahirkan penternak-penternak besar dan juga penternak kecil. Sebenarnya ternak secara feedlot ini amat penting untuk diperbanyakkan. Dan semalam saya dapat melawat satu usahawan bumiputera kita yang terlibat membelah kerbau dan hasil susunya dibuat cheese. Dan mereka telah membuka ladang kerbau, ternak kerbau yang begitu agak besar di Raub Pahang. Dan kerja-kerja ini amat penting dan saya minta pihak Agrobank dan sebagainya membantu lagi supaya mereka dapat memperbanyakkan ternakan mereka. Satu tenusu dan juga daging, kerana kita importnya terlalu tinggi hal daging dan kambing ini daripada luar negara. Usaha dan galakan perlu diteruskan. Soal harga sayur yang kadang-kadang naik dan kadang-kadang
turun, dan kita lihat di sini farma diarahkan memerhati tempat-tempat yang sayur naik dengan begitu mendadak. Misalnya pihak farma dapat membantu dan berusaha Penjelasan untuk juga, Mak Menteri. mengurangkan tekanan daripada kenaikan harga itu. Sila Hulu Terengganu. Lu Terengganu. Terima kasih Menteri, terima kasih Ketua. Apa yang disebut tadi berkaitan dengan lembu pedaging dan lembu tenusu. Adakah Menteri sedar bahawa masalah yang dihadapi oleh peternak-peternak sekarang ialah bukan masalah daging ataupun susu, masalah makanan haiwan ini yang meningkat daripada hari sehari. Apakah tindakan kerajaan untuk mengatasi masalah ini? Kerana bila makanan meningkat menyebabkan kos untuk nak menternak itu juga meningkat. Apa perancangan kerajaan? Terima kasih. Ini sama juga dengan ayam tadi. Kenapa harga ayam begitu meningkat? Karena soya dan jagung. Dan makanan lembu pun di antaranya juga termasuk soya dan jagung. Dan juga tumbuhan rumput jenis Napier itu perlu diperbanyakkan. Dan teknologi-teknologi yang lain daripada kelapa sawit, batang kelapa sawit dan bagai lagi yang sedang dibuat kajian oleh Mardi dan sebagainya sedang dipertingkatkan supaya kita tidak bergantung selama-lamanya kepada soya dan jagung. Kalau dapat direndahkan nilai makanan itu, iaitu harganya, maka kita dapat menggalakkan lagi orang ramai terlibat dalam ternakan lembu dan kambing ini. Ya, Mumtaz ke mana ya? Tumpat. Ya. Tumpah. Ya, ya. Okey. Terima kasih kepada Tuan Ketua dan kepada Yang Amat Menteri. Saya taklah meminta kepada Yang Berhormat untuk terangkan semua tindakan-tindakan, tetapi saya perlu tahu apakah pelan induk keterjaminan makanan itu yang dibuat oleh pihak kementerian, kerana kita kira kalau kita berdasarkan kepada jaminan daripada pihak swasta sahaja untuk keterjaminan makanan, kita tak ada apa-apa benda yang kita boleh pegang. Jadi adakah pihak kerajaan akan memperkenalkan mana-mana undang-undang untuk mengawal ataupun memastikan pihak swasta ini memberikan jaminan keberadaan bekalan? Kerana kalau dulu, kalau kampung-kampung kita ada baluh padi untuk simpan padi, sekarang ni semua orang tak ada baluh padi. Jadi bila tak ada jaminan daripada pihak kerajaan secara spesifik, kita bimbang kita akan berhadapan dengan krisis ini. Dan kalau boleh kita nak tahu juga apakah perancangan pihak kerajaan, adakah kerajaan akan memperkenalkan polisi untuk tidak mengimport mana-mana bekalan termasuk telur ke luar negara selagi bekalan dalam negeri belum mencukupi. Terima kasih. Lawyer bila dia tanya undang-undang lah. Bagi kita pertimbangkan semua segi. Kenapa dia ekspor telur? Sebab dia tahu di Malaysia, dalam negeri ini subsidi. Dan di luar mereka boleh untung. Di antaranya pelabur daripada luar yang membuka pusat-pusat ternak terutama di sebelah selatan dan sebagainya. Maka telur itu dibawa ke luar negeri. Tapi kita sentiasa menilai dari masa ke semasa. Yang penting anak tempatan perlu disusukan terlebih dahulu. Di konsep ini memang kita pegang betul-betul. Membangunkan rantaian outlet pemasaran farma ini kita sedang pertingkatkan supaya kalau boleh tempat-tempat yang sibuk, yang walaupun bandar tapi penduduknya kebanyakannya B40. Kita nampak saja dalam bandar bukan semua orang senang. Yang banyakkan duduk di rumah flat dan sebagainya. Kita minta farma kerapkan membuka pasar di tempat-tempat itu. Terutama untuk menjual perkara-perkara penting, asas-asas makanan kepada rakyat. Sebab itu kekerapan itu perlu. Dan kita juga sekarang ini menggalakkan juga order secara online yang kita akan lebarkan ngaruh ini. Dan subsidi kepada penternak dan ini akan diteruskan dari masa ke semasa mengikut kemampuan kerajaan. Yang paling pentingnya apa yang dibuat oleh pemerintah sebelum ini, subsidi itu akan diteruskan dan kalau ada kewangan yang lebih baik kita akan tambahkan dari masa ke semasa. Arau mencadangkan supaya pusat benih dibuat di Arau dan kita boleh berbincang dan boleh bersetuju jikalau ianya boleh membawa manfaat terutama sekali kepada penanam-penanam padi di Arau. Kita tahu Arau ini semuanya, bukan semua kawasannya itulah kawasan padi.
dan pengundinya saya yakin 70-80% yang adalah penanam padi. Kementerian tidak ada halangan sekiranya terdapat agensi ataupun syarikat khususnya di kawasan utara, khususnya di Arau yang memenuhi syarat untuk menjadi pengeluar benih padi sah dan dijadikan pembekal atau pusat benih padi sah seperti yang dicadangkan. Perkara ini juga tertakluk kepada keperluan dan dasar semasa kementerian. Ya, Berhormat Menteri, boleh sikit jalan tanya? Sik, Macam ada benda. Macam padi, ada saya bangkit pasal padi juga. Saya Boleh, no? ada benda. Ada benang padi rumah. Baik, Yang Menteri. Berkaitan dengan industri padi, ketika Yang Berhormat beluran menjadi Menteri Pertanian, kita menggerakkan usaha awal penanaman padi 5 kali 2 tahun. Yang kita lihat potensi besar untuk menambahkan SSL padi kita daripada 70 mungkin boleh naik sampai 80. Jadi isu yang bangkitnya ialah dari segi bajet tambahan yang perlu kerajaan lihat, khususnya dari segi penambahan subsidi benih, subsidi harga padi dan sebagainya. Jadi adakah kementerian melihat ini antara projek besar yang perlu diletakkan dalam bajet kita 2023 ini, termasuk jugalah dari segi isu penanaman padi secara 5 kali ini ialah dari segi varieti padi itu sendiri. Pernah kita mula gerakkan dulu untuk kita tubuhkan Rice Center of Excellence dengan izin pusat pendidikan benih-benih padi ini, termasuklah yang telah diusahakan. Yang Berhormat Menteri pun dimaklum kita sedang usaha sebelum ini benih padi yang dibuat oleh negara jiran termasuk Indonesia, padi yang sangat baik di sana yang boleh kita lihat, Mardi melihat sendiri sebagai rakan kongsi untuk kita kata benih-benih ini biar banyak untuk dibuat pilihan oleh petani kita. Terima kasih, Yang Menteri. Pasal salah. Menteri nak jawab dulu kan, ambil soalan dulu. Apa ambil dua-dua? Okey, terima kasih Menteri Yang di-Pertua. Untuk pasal salah tentang benih padi sah tadi, kita ada di sana ada Fekra Seberang Perak yang mempunyai keupayaan juga untuk menghasilkan benih padi sah ini. Minta Menteri, kita mohonlah untuk ditingkatkan kapasiti kota untuk pengeluaran benih padi sah. Yang keduanya, di Sungai Manik, kawasan padinya sangat subur, tetapi sistem pengairan yang tidak sesuai, di mana aras air lebih rendah daripada bendang. Dan sekarang ini petani sudah mula mengalihkan padi kepada kelapa sawit. Tanah itu sebenarnya hanya untuk padi sahaja, tak boleh dipindahkan. Minta ke Menteri untuk kita mohonlah peruntukan. Sebenarnya dah ada projek tu, tetapi tak siap lagi. Jadi ada kontraktor yang telah diterminate dan kita minta disiapkan segera, kerana kalau tidak petani akan bertukar daripada padi kepada sawit. Terima kasih, Menteri. Terima kasih. Tentang subsidi padi ini, untuk pengetahuan ahli parlimen sekalian, Malaysia di antara yang tertinggi memberi subsidi, 60%, baru dapat hasil 40%. Indonesia hanya 1%. Hanya racun saja. Tapi mereka berjaya menghasilkan sehingga di Indonesia penduduknya lebih kurang 280 juta, mereka SSL, cukup pengeluaran padi mereka. Dan saya sendiri akan ke Indonesia melihat sendiri bagaimana padi yang dibuat dalam masa 65 hari. Sebab itu para petani akan datang, dia tak boleh lagi berbahasa, kamu kerja apa? Aku tak ada kerja, aku hanya buat bendang. Akan datang, buat bendang itu adalah satu pekerjaan. Karena dalam masa 65 hari, padi itu nak daripada tanam sampai masak, tak boleh buat kerja lain. Sentiasa kena berada menguruskan soal padi dan bendang itu. Ini yang kita cuba ke arah SSL pada masa akan datang, membawa benih-benih padi dan percubaan-percubaan yang baru di Malaysia. Tentang Seberang Perak, saya sebenarnya daripada awal lagi bila saya jadi menteri ini, saya nak melawat ialah Seberang Perak. Karena saya memang mendengar percubaan-percubaan baru yang dibuat di sana, hal padi dan sebagainya. Saya tertarik dan saya akan pergi sana. Masa di sana nanti, jangan lupa bila saya pergi kena datang, kita bincang dengan lebih luas di situ. Silakan. Sebab
Kuala Terengganu. Ya, tapi kerana sekarang ni musim parlimen ini, kita lihatlah jadual yang sesuai, kita akan pergi ke seberang Perak itu untuk melihat sendiri dan bagaimana memberi galakan percubaan-percubaan tanaman padi di sana ke arah moden yang dibuat di sana itu memang perlu beri sokongan oleh pihak kementerian. Mohon mencelah. Krian pun kena pergi Kuala lah. Terengganu. Ya, ya. Kuala Terengganu mana ada bendang. Okey, sila. Terima kasih Datuk Seri. Dalam kita melihat kepada varieti padi yang diimport, saya suka menyebut bahawa di dalam negara kita dulu pun kita sentiasa ada R&D berhubung dengan termasuk varieti padi AS21 yang saya difahamkan telah diperkenalkan dan telah mendapat sambutan yang baik. Cuma saya dimaklumkan bahawa kuota benih padi sah untuk telah capai maksimum. Saya harap untuk varieti padi yang ciptaan kita yang terbukti menghasilkan hasil yang lebih baik diberi kuota yang lebih besar lah. Terima kasih. Itu cadangan yang baik. Kita Tanjung ambil Karang, perhatian hal cadangan itu. Tanjung Karang mohon mencelah sikit YB Menteri. Ni bendang. Tanjung Karang. Tanjung Karang juga ada bendang, ada sawah padi. Kalau dibandingkan antara Tanjung Karang dengan Skincan memberikan penghasilan padi yang agak bagus dan besar. Tanjung Karang menghadapi masalah. Ada yang menghasilkan sampai 3 tan, 2 tan, terutama sekali di sawah sempadan. Jadi ini adalah masalah besar kepada petani-petani di Tanjung Karang. Jadi seperti yang disebut tadi, banyak juga petani kerana kerugian menanam padi, mereka beralih kepada tanaman lain seperti menanam ubi, dan banyak juga yang membina homestay di tapak tanah padi itu sendiri. So ini adalah masalah yang berlaku. Jadi mungkin kesuburan tanah, masalah pengairan, dari segi racun-racun perosak. So satu pendekatan yang lebih holistik perlu dilakukan untuk mengekalkan sawah padi di Tanjung Karang itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Inilah yang sedang diusahakan, termasuklah kita perlahan-lahan sedang bergerak ke arah baja organik. Sudah datang berbagai-bagai saranan sekarang ini tentang penggunaan baja organik yang boleh menyelamatkan komposisi tanah itu. Dan tanah yang telah lama dan tua ini perlu dipulihkan dengan berbagai cara kajian saintifik dibuat sentiasa. Baik itulah kita lihat bagaimana di Skincan penghasilannya begitu tinggi. Bukan Tanjung Karang saja. Mada dan Kada masih jauh di sudut penghasilan tan per hektar dibandingkan dengan di Skincan. Kalau semua bertahap seperti Skincan, kita SSL. Boleh cukup semuanya. Datuk. Ini tiga ni. Kerajaan yang kementerian lalu, kita perkenalkan konsep smart sawah berskala besar, smart SPB. Dan telah beberapa musim dibuat dengan penglibatan pihak industri, pihak swasta. Dan dia menampakkan penghasilan yang agak ketara lebih baik di Skincan, di kawasan Selangor, di Kedah, di Mada, nampak peningkatan. Adakah konsep itu, pendekatan itu akan dilebarkan oleh kerajaan yang ada pada ketika ini? Wajib diteruskan. Saya dah jawab pagi tadi dalam soalan hal ini. Dan kita nak memperbanyakkan. Sekarang baru 11,000 orang terlibat. Kita mahu sampai ke peringkat lebih ramai. Dan ini memang terbukti yang terlibat dalam program ini, penghasilannya meningkat sampai kepada 6 tan kepada 1 hektar. Ini satu kejayaan. Sebarang usaha yang telah bermula dan dianya baik, kita akan teruskan. Jangan bimbang, saya kata tadi. Hal Kementerian Keterjaminan Makanan, dia tak kira orang menua ke orang pah, orang manah di AP ke MCA ke, bila lapar dia kena makan. Tak boleh lah bila lapar dia menyanyi, dia akan kenyang. No. Sebab itulah konsep kita dalam hal permakanan ni, keterjaminan makanan kita kena bergerak sama serentak. Arau, tadi dah saya sebut bendang. Terima kasih. Yang Menteri. Ini di antara menteri yang bagus, friendly lah, melayan. Masalah rakyat. Bagus. Walaupun banyak benda saya nak cakap, di pangkat awalnya saya cakap cara lain. Tapi cara yang Muhammad jawab ni sebenarnya
memuaskan hati kami. Teruskan cara begini. Saya ingat pihak-pihak lain juga jawab macam tu. Sekejap lagi Menteri Ekonomi kalau jawab lain, tunggulah. Okey, Yang Mohd. Sekarang ni, Yang Mohd, kalau orang wanita katalah dia umur 50, dia mungkin dah tak dapat melahirkan anak lagi kan, bukan contoh. Dan demikian juga kes-kes yang lain, bila dia terlampau lama, kita kena pulihkan. Cara pemulihan yang telah dicadangkan oleh MADA, oleh pegawai MADA ialah dengan merehatkan tanah. Sebab tanah sekarang ni banyak di kawasan MADA, tanah ni padi elok. Tapi mesin kecil pun tenggelam, mesin besar pun tenggelam. Jadi mereka mencadangkan supaya tanah ni diberi kerahatan 2 tahun. Jadi umur ni terlampau lama, saya ingat dah 50 tahun lebih. Tanah mula dulu buat 1 kali setahun. Sebab tu sekarang ni 2 kali. Sekarang ni 5 kali 2 tahun. Yang Mohd dia terlampau teruk dan pelbagai baja yang telah digunakan menyebabkan tanah itu telah menjadi lemah. Dan sekarang ni kita jadi macam rumah mampu milik, kan jadi mampu tengok ya. Jadi demikian juga padi ni, hanya padi cantik, mampu tengok sebab tak dapat ambil. Banyak tempat yang terjadi macam ni dan MADA telah mencadangkan supaya tanah ni direhatkan 2 tahun dan petani tidak perlu dibayar. Cuma dibagi subsidi yang dibagi pada mereka itu dibagi pada mereka balik dan mereka boleh melihat bagaimana tanah itu direhat selama 2 tahun. Yang tadi Yang Mohd jawab pasal pusat benih di Arau, terima kasih. Terima kasih Yang Mohd. Tapi lepas ni Yang Mohd kena buat lah jangan saya akan membuat cadangan-cadangan yang hebat. Pada Bunta ada padi. Padang Serai Menteri. Okey, silakan Pada Bunta. Bunta dulu ya. Pada Bunta dulu. Terima kasih kerana bertua. Terima kasih YB Menteri, lama tak jumpa. Tadi YB Menteri nak jawab secara umum bimbang isu sawah padi di Krian atau Pada Bunta, Bagan Serai tak sempat dijawab. Jadi persoalannya, adakah kerajaan berusaha untuk membantu pesara-pesara padi yang mengalami kerugian akibat daripada penyakit, akibat daripada musim hujan, tanah jerlus dan sebagainya. Sedangkan mereka di antara penyumbang, sebahagian penyumbang sekuriti makanan negara. Jadi bila berlaku permasalahan tersebut menyebabkan mereka mengalami kerugian. Untuk makluman YB, mungkin Ibu Menteri ada maklumat, hasil padi kali ini di Krian menurun daripada tinggal 3.8 tan metrik saja berbanding dengan 2021 4.8 tan metrik. Jadi apakah usaha kerajaan untuk membantu para petani yang mengalami kerugian? Itu saja soalan saya. Menteri, setuju. Padang Serai. Setuju. Boleh Yang Mohd Menteri. Tadi dalam jawapan pagi tadi dan apa yang disebutkan beluran tentang Smart Sawah SBB. Saya terima kasih kepada Kementerian Pertanian yang mahu meneruskan projek ini. Untuk makluman, untuk mungkin Menteri mungkin tahu ataupun sedar, ada pihak-pihak NGO yang membuat kempen supaya tidak menerima projek Smart SBB ini. Sebab saya Esko Kedah, Pertanian, saya sangat faham isu ini. Dan kalau NGO tu kita faham, tapi ada pihak pemimpin di sebelah sana ketika kerajaan yang lalu menghasut ataupun memberikan maklumat yang salah tentang smart sawah skala besar ni. Terima kasih Yang Mohd Menteri. Setuju Menteri, setuju. Siapa yang menghasut itu tolong beritahu kat saya. Okey. Ya, Setuju satu lagi. Menteri. Terima kasih Menteri. Pokok senang hak lepas Utaria. Kawasan setuju ada kawasan penanaman padi yang agak luas di sekitar Kampung Darak, Kampung Wakak Cagak di Batu Lakik. Tetapi kawasan ini telah lama ada yang sudah tidak ditanami dengan padi disebabkan masalah pengairan. Jadi saya minta supaya Menteri ambil perhatian sikit tentang apa yang berlaku ni. Yang kedua, saya nak tahu perkembangan Ketara 2 dan apakah bantuan yang diberikan kepada penanam padi yang padinya rosak disebabkan oleh banjir. Sekian, Menteri. Terima kasih. Yang Mohd Menteri, satu lagi. Saya Menteri jawab dulu. Banyak sangat ni. Tangga batu boleh. Tak ada nak jawab lah. Ikan, sayur apa semua tak ada lah. Di semua pandangan-pandangan yang diberi itu memang kita ambil perhatian. Sebab saya kata ini masalah bersama. Saya kata tadi dalam isu ini kita tidaklah cakap soal politik dan sebagainya, keterjemahan makanan. Kita di Terengganu misalnya, di antara kawasan di Malaysia yang hasil padinya tinggi ialah di Besut. Karena ada cara pengairannya cukup dan sebagainya, Besut menghasilkan
padi yang agak tinggi. Soal kerugian yang tengah banjir, secara umumnya kita dah beri baru ini semua penanam padi, tak kira kawasan Mada, Kada atau di luar kawasan, bantuan sebanyak RM250. Kalau ada kerosakan-kerosakan yang lain, partikular itu sila membuat aduan secara kepada kementerian dan kita akan melihat case by case. Ini yang kita melihat untuk memulihkan keadaan para petani kita. Ini daripada Kuala Kedah. Kuala Kedah. Yang Berhormat Menteri pergi sampai 2 kali. Soalan untuk Mentua. Apakah langkah-langkah yang diambil oleh pihak kementerian bagi mengawal kos kenaikan harga baja dan racun? Dan bagaimana pihak kementerian memastikan bahawa baja dan racun tidak terputus? Sekian, terima kasih. Kenaikan harga baja dan racun ini berpunca di antaranya juga unsur daripada luar. Terutama sekali bila berlaku perang Rusia-Ukraine, urea datang daripada sana, maka dia berlakulah kenaikan itu dan pihak kerajaan termasuk Nafas sedang untuk musim yang akan datang sedang berusaha keras bagaimana tak nak minimalkan harga baja itu. Jadi saya dah kehabisan masa, banyak yang lain lagi. Satu lagi, sikit lagi. Perikanan langsung tak ada sentuh nelayan. Perikanan. Di bawah menteri juga kan? Yang kacau dekat 14 orang. Tak apalah, ni yang last. Kalau saya straight tadi boleh habis ke semua. Kacau tanda sayang. Bukan. Yang lain itu kita akan jawab secara bertulis. Takut kepada YB lupa. 45 orang ini. Sikit. Nak tahu status penggunaan bubu naga yang digunakan oleh sebahagian nelayan. Bubu naga. Sejenis pukat namanya bubu naga. YB tahu ke? Tahu. Jadi apa statusnya? Sebab bila kita benarkan, kerajaan benarkan, tak diharamkan, tak diambil tindakan, mengancam ekosistem pertama dan juga menyebabkan nelayan-nelayan yang lain terancam sumber pendapatannya. Sebab bila digunakan bubu naga menyebabkan semua benih ikan apa semua habis. Kesian kat nelayan pesisir pantai. Okey, Menteri yang ni last Boleh tak bantu sikit? Bubu naga ke? Bukan yang bubu naga atau pukat tuna yang masuk, bukan di kawasannya, semua itu kita ambil tindakan. Selalunya kita tahu pihak Marine, pihak penguatkuasa ini selalu bermasalah dengan mereka yang terlibat dalam penangkapan ikan ini. Lepas itu kita sebagai kerajaan macam orang tengah mencari penyelesaian yang terbaik. Begitu juga kita kata kurangnya udang geragau di Pantai Melaka sekarang ini. Sebab itu kita mencari jalan bagaimana nak mengekalkan udang geragau itu. Di antaranya kita akan wartakan bersama kerajaan negeri 3 pulau untuk pembiakan ikan dan benih-benih ikan yang lain seperti yang kita buat di Pulau Payak. Jadi soal penguatkuasaan ini akan berlaku kadang-kadang adalah kelalaian di satu tempat dan sebagainya. Tapi umumnya kita kena menjaga betul-betul soal ekosistem di laut ini. Itu amat penting. Hilang ekosistem itu, maka kita akan kehilangan pada masa akan datang ratusan juta atau berbilion ringgit hasil tangkapan ikan. Takat ini dulu, semua pertanyaan lain dijawab secara baik, bertulis. terima kasih Menteri. Cukup takat ini dulu kerana dah lebih 40 minit. Terima kasih Menteri.